Okey, kita sambung balik. Okey, tadi dah selesai berkaitan dengan mutualism dengan commensalism di bawah simbiosis. Okey, yang terakhir di bawah simbiosis adalah parasitism. Parasitism ni kalau awak tengok dia ada perkataan parasit. Okey, so parasit awak pun tahu lah apa parasit ni lah. Okey, interaksi yang menguntungkan satu organisma sahaja dan memudaratkan atau merugikan organisma yang satu lagi. So hubungan dia dua hubungan, satu untung, satu rugi. Yang pertama tadi mutualism, dua-dua untung. Commensalism, satu untung, satu tak ada apa-apa. Tapi kalau parasitism, satu untung, satu rugi. Okey. So parasit ialah organisma yang mendapat keuntungan. Perumah ialah organisma yang memudaratkan. Okey. So parasit untung, perumah rugi. Okey, macam tadi commensalism tadi, komensal untung, perumah tak ada apa-apa, betul? Tapi untuk parasitism, parasit untung, perumah akan rugi. Okey. So satu untung, satu rugi. Okey, contoh parasitism. Cacing pita dengan usus manusia. Okey, cacing pita ni yang warna putih ni, dia duduk dalam usus kita. Okey. So, apa untung cacing pita ni? Cacing pita ni dia dapat nutrien, dia dapat makanan daripada usus kita. Apa manusia rugi? Rugilah, nutrien tu dah serap daripada badan kita. So, kita makan patutnya makanan tu kita ambil semua nutrien. Tapi cacing pita ni dah ambil sebahagian nutrien yang makanan yang kita dah makan. So, cacing pita untung, manusia akan rugi. Okey. So, cacing pita dipanggil sebagai parasit, usus manusia dipanggil sebagai perumah. Okey, yang seterusnya, kutu. Kutu jumpa kat mana? Kutu jumpa dekat kepala. Kutu ni adalah parasit. Apa dia dapat dekat kepala kita? Dia hisap darah manusia. Bukan kutu ni, bukan dia hisap keluar momok noh. Bukan dia makan keluar momok. Tak, kalau makan keluar momok baguslah. Tapi sebenarnya kutu ada kat kepala kita ni, dia menghisap darah kita. Okey. Darah kita tu apa? Manusia kita lah, haiwan. Bukan manusia saja. Haiwan-haiwan lain pun ada kutu juga. So, untungnya kutu dapat makanan. Makanannya mai daripada mana? Daripada darah. Ruginya tuan badan lah. Manusia ke haiwan ke, sebab kita dah kehilangan sedikit darah. Okey, ini contoh parasitism. Parasit. Okey, selesai berkaitan dengan simbiosis. So, ada 3. Mutualism, commensalism, parasitism. Mutualism, dua-dua untung. Commensalism, satu untung, satu tak ada apa-apa. Parasitism, satu untung, satu rugi. Okey. So, interaksi yang pertama, simbiosis, selesai. Okey, interaksi yang kedua adalah pemangsa-pemangsa. Okey. Mangsa yang kena makan, pemangsa yang makan. Pemangsa yang makan, mangsa yang kena makan. Okey. So, apa itu mangsa-pemangsa? Melibatkan satu organisma yang makan organisma lain. Okey. Hubungan antara mangsa-pemangsa ni banyak. Awak jumpa banyak dalam dekat keliling kita banyak, noh. Okey. Mangsa ialah organisma yang dimakan oleh pemangsa. Pemangsa ialah organisma yang memburu organisma lain sebagai makanan. Okey. Contohnya ni lah. Kalau awak tengok harimau kumbang dengan apa ni? Apa binatang tak pasal. Okey. Ni contoh beruang dengan ikan. Okey. Ayam dengan cacing. Ayam pemangsa, cacing mangsa. So, haiwan yang kena makan kita panggil sebagai mangsa. Haiwan yang memakan haiwan lain kita panggil dia sebagai pemangsa. Katak pakai apa? Nyamuk. Okey, katak pemangsa, nyamuk adalah mangsa. Banyak, no? So, mudah. Pemangsa dengan mangsa ni mudah. Okey. Okey.
Yang terakhir, hubungan, interaksi, persaingan. Okey. Persaingan ni tak semestinya melibatkan makanan. Dia banyak persaingan. Okey. Persaingan berlaku apabila dalam satu habitat bersaing untuk mendapatkan keperluan asas yang terhad. Contohnya macam cahaya. Perebut nak dapat cahaya. Biasanya tumbuhan lah. Organisma tumbuhan. Perebut nak dapat cahaya. Yang kedua, ruang. Okey, ruang. Tempat berehat. Tempat awak berkumpul. Yang ketiga, air. Yang keempat, makanan. Dan yang terakhir adalah pasangan. Okey. Persaingan ni boleh jadi pula persaingan di antara spesies yang sama. Contohnya ada 3 ekor anjing. 2 jantan, seekor betina. Okey. So nak dapat persaingan, nak dapat pasangan, 2 ekor jantan ni akan bergaduh. Itu pun dipanggil sebagai persaingan juga. Ataupun, contohnya gambar ni, awak tengok. Ini singa, ini harimau bintang. Okey, apa hubungan persaingan mereka ni nak cari apa? Mereka nak berebut makanan. Okey. No? So, persaingan ni boleh jadi macam-macam. Boleh jadi untuk dapatkan cahaya. Biasanya lebih kepada tumbuh-tumbuhan lah. Ruang. Boleh juga persaingan untuk dapatkan air. Terutamanya kawasan-kawasan gurun, kawasan-kawasan panas yang sumber air dia kurang. Okey. Boleh jadi juga persaingan untuk mendapatkan makanan. Persaingan nak dapat makanan ni boleh jadi sama spesies ataupun boleh jadi berlainan spesies. Dan yang terakhir sekali, persaingan untuk mendapatkan pasangan. Persaingan untuk mendapatkan pasangan wajib sama spesies. Tak boleh kucing dengan anjing berebut nak dapat pasangan, tak boleh. Sebab pasangan hanya boleh berlaku dalam spesies yang sama sahaja. Macam manusia dengan manusia. Manusia lelaki dengan manusia perempuan, itu pasangan. Manusia lelaki dengan manusia lelaki bukan pasangan. No? Okey. Boleh no? Okey. So, itu ada 3 jenis interaksi antara organisma. Okey. Organisma ni ingat ada 2 jenis, haiwan dan tumbuhan. Tapi kalau awak tengok yang saya terang tadi, kebanyakan lebih kepada haiwan lah berbanding dengan tumbuhan. So, ada 3 jenis interaksi organisma. Yang pertama simbiosis, yang kedua mangsa-pemangsa, dan yang ketiga adalah persaingan. So, simbiosis pecah 3, commensalism, mutualism dan parasitism. Okey, boleh faham no? Okey. So, yang seterusnya adalah kawalan biologi. Okey. Kawalan biologi ni penting untuk kita kawal populasi haiwan atau tumbuhan yang yang merosakkan. Okey, contohnya tengok sini penerangan sikit. Kawalan biologi adalah satu kaedah menggunakan organisma, iaitu pemangsa semula jadi, parasit atau patogen untuk mengurangkan bilangan haiwan perosak di sesuatu kawasan. Okey. Contohnya lah. Contoh paling mudah lah. Apa kita nak pakai? Tengok gambar sini. Okey. Dekat Perlis ni tak banyak kelapa sawit. So, dekat negeri-negeri yang banyak kelapa sawit, contohnya macam Negeri Sembilan, macam Johor, yang banyak kelapa sawit. Okey. Masalah yang paling besar dekat kawasan kelapa sawit ni adalah tikus. Tikus ni biasanya yang makan buah sawit. Okey, macam mana nak tangkap tikus ni? Larat awak nak perangkap tikus. Kita pun tak tahu tikus ni akan bergerak ke arah mana. Okey, kalau rumah mudah. Sebab rumah kecil. Tapi kalau ladang kelapa sawit ni bukan je jenis kecil-kecil macam bendang. Bendang serelung pun orang buat. Setengah relung pun orang buat bendang. Getah motong, serelung pun orang motong. Tapi biasanya kelapa sawit ni melibatkan saiz tanah yang besar. Sampai 10 relung, 20 relung. So, banyak tikus. So, macam mana nak kawal populasi tikus ni? Okey, mereka akan bela burung hantu. So, apa fungsi burung hantu ni? Nampak je tikus, pam dia tangkap makan. Nampak tikus, pam dia tangkap makan. Tapi pada waktu malam je lah. Burung hantu tak keluar waktu siang. Okey.
Itu cara kita katakan kawalan secara biologi. Tanpa menggunakan racun, tanpa menggunakan perangkap. So, lagi banyak dia belah burung hantu ni lebih bagus sebab dapat dikawal populasi tikus. Burung hantu tak makan kelapa sawit. So, tak ada mudarat pun dekat kelapa sawit. Dia tak kacau benda lain, dia cuma kacau makanan dia saja. Okey. Satu lagi adalah, ni pun kelapa sawit juga. Satu lagi perosak adalah Bacillus thuringiensis. Okey. Ini haiwan perosak juga. Haiwan perosak. Dekat kelapa sawit juga. So, macam mana nak kawal haiwan-haiwan ni? So, dia menggunakan kumbang tanduk. Kumbang tanduk ni orang tak belah noh. Biasanya ada kot yang orang beli dan lepaskan. Tapi biasanya dia akan pergi sendirilah kawasan kelapa sawit. Sebab situ kawasan banyak makanan dia. So, dia akan pergi. Ini pun satu-satu haiwan yang diguna pakai untuk kawalan biologi. Okey. Yang ini, saya rasa siapa yang belah, siapa yang kat rumah ada kawasan air yang bertakung, bagi guna pakai cara ni. Okey. Ikan gapi. Cantik ikan gapi ni. Apa fungsi ikan gapi kita belah? Supaya dia nak makan jentik-jentik dalam kolam. Jentik-jentik mudah. Kadang-kadang kita pakai ubat jentik-jentik tu yang macam sabuk tu kan. Yang macam tepung tu. Boleh pakai. So, jentik-jentik mati. Ataupun satu lagi cara yang lebih mudah dan selamat. Kita belah ikan gapi. So, ikan gapi ni makanan dia adalah jentik-jentik. So, bagus. So, bagus. Ikan gapi ni. Okey. So, ini kawalan secara biologi. Tak perlu awak nak beli ubat. Tak perlu awak nak beli pemusnah jentik-jentik. Hanya ikan gapi sahaja. Dan ikan gapi ni tak perlu bagi makan. Sebab apa tak perlu bagi makan? Sebab jentik-jentik tu makanan dia. So, biar dia makan jentik-jentik saja. Tapi dengan syarat ada jentik-jentik ya. Tak ada jentik-jentik, mati ke ikan gapi ni noh. Kalau awak tak bagi makan. Okey. Yang seterusnya adalah kumbang kura-kura. Payah jumpa ada kumbang kura-kura ni. Ataupun biasa orang panggil ladybird kan. Dia nama ladybird tu. Diinspirasikan daripada kumbang kura-kura. Okey. Dia makan afid. Afid ni adalah jenis haiwan yang merosakkan makanan. Okey. Yang ini belah kita banyak. Ada setengah orang dia belah itik dekat kawasan benang, dekat kawasan sawah. Apa fungsi dia? Fungsi dia nak makan siput dengan serangga. Siput kan antara pemusnah utama bagi kita buat padi kan. Siput apa? Siput gondang. Itu lebih kurang noh. Okey. So, ini adalah salah satu contoh lah kawalan biologi. So, bila kita menggunakan contoh-contoh kawalan biologi macam ni, kita tak perlu dah nak cari ubat haiwan serangga ke, tak perlu nak racun dah. Bila kita pakai kawalan biologi macam ni lah. Okey, apa kelebihan kawalan biologi? Okey, kawalan biologi lebih mesra alam. Allah, hilang. Tarik balik. Saya tak. Jangan ambil lah. Okey, kawalan biologi lebih mesra alam kerana tidak menggunakan pestisida ataupun bahan kimia. Okey, no? So, tak guna pestisida langsung. Racun-racun tak guna, bahan kimia pun tak guna. Okey, selain itu, kaedah ini biasanya lebih murah dan tidak menjejaskan kesihatan manusia. Murah, no? Ikan gapi, berapa sen ni? Tak jejak kesihatan kita pun. Tak mengganggu manusia pun sebenarnya. Okey. Namun demikian, kaedah ini mempunyai beberapa kekurangan. Okey, apa kekurangan dia? Yang pertama sekali, mengambil masa yang lebih lama untuk menunjukkan kesan. Yes. Contoh dia macam itik ni. Kalau awak pakai itik, awak belah itik, bukannya dalam masa 1 hari dia boleh kutip semua siput. Tak. Dia boleh bagi mati semua serangga. Tak. Mungkin makan seminggu, 2 minggu atau sebulan. Kalau racun hari ni mati terus semua kan. Okey. Tapi kalau untuk kawalan biologi ni dia memerlukan masa yang agak panjang. Lebih panjang lah. Okey.
keseimbangan ekosistem